Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan pada para hadirin sekalian. Saya Muhammad Azrin bin Muhammad Azmi bernombor metrik AA200333, Ketua Kumpulan bagi Kumpulan 3. Dalam pembentangan ini, kumpulan kami akan membentangkan berkaitan kemalangan melibatkan renjatan elektrik. Tuah serumpun indah berkelana, ilmu dikongsi, semangat dijana. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abrar bin Mat Khair dan saya merupakan pelajar daripada kursus kurikulum Bulan Sabit Merah Malaysia 1 Seksyen 2. Saya daripada kumpulan 3 LDK 3 akan menerangkan sedikit sebanyak tentang definisi mengenai renjatan elektrik. Definisi renjatan elektrik. Kejutan elektrik atau renjatan elektrik ialah suatu tindak balas fisiologi disebabkan oleh pengaliran arus elektrik melalui badan manusia. Ianya berlaku apabila suatu bahagian daripada badan manusia bersentuhan dengan apa-apa sahaja sumber elektrik yang menyebabkan magnitud yang cukup untuk melalui otot, viscera atau rambut mangsa. Sentuhan fizikal dengan pendawaian atau alat yang hidup dengan arus elektrik merupakan sebab paling biasa kejutan ini boleh berlaku. Dalam kes-kes pendedahan kepada voltan tinggi seperti di menara pemancar kuasa, sentuhan fizikal dengan pendawaian atau objek hidup ini mungkin tidak perlu untuk menyebabkan kejutan kerana voltan barangkalinya mencukupi untuk arus melompat melalui jurang udara di antara alat elektrik dengan mangsa. Kecederaan berkaitan dengan kejutan elektrik bergantung kepada besarnya arus elektrik. Arus yang sangat kecil tidak akan dirasai atau menghasilkan rasa kesemutan yang ringan. Arus yang lebih besar boleh menyebabkan beberapa tahap atau sakit, sementara arus yang lebih kuat boleh menyebabkan pengecutan otot sukarela, mencegah mangsa dari membebaskan diri dari sumber elektrik. Arus yang lebih besar biasanya membawa kepada kerosakan tisu dan boleh menyebabkan fibrilasi atau serangan jantung. Kedua-dua daripadanya boleh membawa maut. Jika kematian berlaku akibat kejutan elektrik, maka sebab kematian ini biasanya disebut sebagai mati kejutan elektrik. Kejutan yang kecil boleh mengakibatkan kecederaan tidak langsung, cedera akibat mangsa terjatuhnya objek atau si mangsa sendiri yang dikejutkan dengan arus yang secara umumnya tidak berbahaya. Sekian, itu sahaja penerangan daripada saya mengenai definisi renjatan elektrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Najmi bin Muhammad dan saya akan menerangkan kesan renjatan elektrik kepada mangsa. Renjatan elektrik mempunyai 3 tahap. Iaitu tahap pertama, arus yang ringan iaitu 1 mA. Ianya diklasifikasikan sebagai renjatan ringan, contohnya renjatan elektrik yang berasa rendah seperti pengecas telefon dan sebagainya. Bagi 10 mA, yang ini diklasifikasikan sebagai renjatan yang kuat sehingga menyebabkan lecur dan kehilangan kawalan otot. Sebagai contoh, sumber elektrik yang mempunyai arus yang sederhana seperti palam soket. Untuk renjatan yang mempunyai arus melebihi 100 mA, ianya renjatan yang mungkin boleh mengakibatkan kematian. Sebagai contoh, alatan elektrik yang berarus tinggi ataupun sumbernya seperti pusat penjana kuasa elektrik. Untuk kesan renjatan elektrik, ia mempunyai 6 kesan renjatan elektrik. Yang pertama, kecederaan akibat bahagian tubuh yang terbakar. Sebagai maklumat umum, saya akan memberitahu mengenai kecederaan yang terbakar itu ataupun lecur.
yang mempunyai 3 tahap. Itu tahap 1, lecur pada kawasan kulit bahagian atas atau epidermis. Tahap kedua, melibatkan lapisan kulit atas dan lapisan kedua iaitu dermis. Dan tahap ketiga, melibatkan keseluruhan lapisan kulit dan saraf yang menyebabkan rasa kebas. Semasa kejadian renjitan itu berlaku, arus tersebut boleh menyebabkan otot-otot yang terkena berlaku. Kecederaan ini akan mengakibatkan otot tubuh manusia mengkontraksi secara mengejut. Apabila mangsa terkena renjatan elektrik yang mempunyai voltaj tinggi dalam lingkungan 500 hingga 1000 volt, ianya boleh mencederakan tubuh badan mangsa melalui proses pemanasan dalaman dan boleh menyebabkan maut. Kesan renjatan elektrik kedua, serangan jantung. Apabila renjatan elektrik melalui organ jantung tersebut, otot-otot jantung boleh mengucuk secara serentak dan berlakunya serangan jantung. Jika tidak dirawat serta-merta boleh mengakibatkan kematian. Untuk kesan renjatan elektrik yang ketiga iaitu kesan kepada sistem saraf. Apabila renjatan elektrik berlaku, dia boleh mengganggu fungsi saraf. Yang paling terjejas ialah otak, jantung dan paru-paru. Jika arus elektrik tersebut mengalir pada saraf, ianya boleh menyebabkan kerosakan saraf atau neuropati. Sekiranya arus elektrik melalui otak pula boleh menyebabkan mangsa pingsan dan tidak sedarkan diri. Jika arus tersebut melalui jantung, ianya boleh menyebabkan serangan jantung. Untuk kesan yang keempat, kesan radiasi haba pancaran. Ianya boleh menyebabkan apabila renjatan elektrik berlaku, ianya boleh menyebabkan kebakaran yang teruk atau dikenali sebagai lecur kepada bahagian tubuh badan yang terdedah. Begitu juga pada persekitaran kawasan kulit yang berhampiran. Dan kesan yang terakhir sekali terhadap renjatan elektrik terhadap mangsa ialah kesan panahan peti. Renjatan elektrik juga boleh berlaku sekiranya mangsa menerima renjatan elektrik dari peti secara langsung, tapi ianya jarang sekali berlaku. Ia juga boleh terjadi apabila mangsa bersentuh dengan bahan pengalih elektrik yang terkena sambaran peti. Sebagai contoh, talian telefon di rumah atau besi tempat berlindung dari hujan. Renjatan ini juga boleh menyebabkan kecederaan akibat kesan sampingan. Akibat renjatan ini juga boleh berlaku melalui renjatan elektrik dari bumi tempat berpijak. Dan kecederaan akibat kesan sampingan objek-objek yang berhampiran. Mangsa juga boleh tercedera akibat kesan sampingan objek-objek berhampiran yang disambar peti. Mangsa juga boleh tercedera akibat terpelantin apabila terkena dentuman peti atau kesan dari dentuman, iaitu baru trauma. Sekian daripada saya, terima kasih. Seterusnya, saya, Muhammad Azrin bin Muhammad Azmi, akan membentangkan tentang langkah-langkah pengendalian mangsa renjatan elektrik. Sebagai contoh, pada satu masa, anda berhadapan dengan situasi di mana anda melihat seorang mangsa direnjat elektrik. Jadi, langkah pertama, matikan sumber elektrik utama sebelum menyentuh mangsa. Hal ini kerana kita nak mengelakkan diri kita daripada turut direnjat oleh elektrik tersebut. Kita tidak mahu diri kita direnjat agar kita dapat menyelamatkan mangsa tersebut. Jadi, matikan sumber elektrik. Bagaimana? Seperti yang anda dapat lihat dalam gambar di dalam slide tersebut. Menutup suis dengan menggunakan batang kayu. Mengapa? Kerana batang kayu tersebut adalah sejenis alatan ataupun bahan yang tidak mampu ataupun tidak boleh mengalirkan arus elektrik, terutamanya apabila dianya kering. Okey, manakala gambar di bahagian bawah tu pula kita nampak menutup suis dengan menggunakan tangan adalah salah sama sekali, kerana ianya amatlah berbahaya. Kerana sentuhan terus tangan anda kepada suis ataupun sumber elektrik tersebut, dikhuatiri anda juga akan turut direnjat. Langkah kedua,
Jika bekalan elektrik tidak dapat dimatikan, gunakan objek bukan pengalih arus elektrik yang kering seperti kayu atau alas kaki getah untuk menolak mangsa jauh daripada sumber elektrik. Seperti yang saya katakan pada langkah pertama tadi, menggunakan batang kayu ataupun batang penyapu yang kering ya. Ingat, yang kering sebab air, bila bahan tersebut basah, so mempunyai air. Jadi air itu adalah merupakan konduktor elektrik dan dia boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi ia sangatlah berbahaya, okey. Jadi dengan menggunakan batang kayu tersebut ataupun sebarang kain yang dibuat pada getah, kita boleh alihkan mangsa ataupun kita boleh mengalihkan alatan elektrik yang mengakibatkan renjatan tersebut berlaku. Okey, seperti yang anda dapat lihat dalam rajah ataupun gambar di dalam slide tersebut. Jadi, selepas itu, kita dapat lihat ya, kita alihkan alatan tersebut kemudian ataupun kita alih mangsa itu sendiri. Supaya kita dapat memudahkan proses untuk kita selamatkan mangsa tu ya. Kita nak jauhkan dia daripada, sebab kalau kita tak dapat matikan sumber elektrik, kita perlu mengalihkan sama ada mangsa itu sendiri ataupun alatan elektrik yang menyebabkan berlakunya renjatan itu. Langkah ketiga, dapatkan bantuan kecemasan. Hubungi talian kecemasan 999 untuk bantuan ambulan dan paramedik. Hal ini kerana kita ingin mempercepatkan proses rawatan lanjut kepada mangsa. Jadi bila selepas sahaja kita selamatkan mangsa daripada kejadian renjatan tadi tu, kita jauhkan mangsa daripada batang elektrik. Jadi kita kena terus hubungi pihak berubatan atau pihak kecemasan supaya tindakan yang pantas oleh pihak kecemasan dapat dilakukan dan kita dapat menyelamatkan mangsa renjatan elektrik tersebut. Dan ini juga supaya kita tidak akan menyebabkan kesakitan yang dialami oleh mangsa itu menjadi lebih teruk dan keadaan mangsa menjadi lebih kritikal. Langkah keempat, periksa mangsa untuk pernafasan dan denyutan jantung. Baik, seperti yang anda dapat lihat dalam gambar di dalam slide, kita periksa nadi untuk mengesan denyutan jantung mangsa. Okey, untuk gambar yang pertama tu anda dapat lihat, dia meletakkan jarinya di bahagian bawah leher. Okey, kita nak mencari iaitu nadi ataupun iaitu arteri karotid ya, kita kesan denyutan jantung ataupun pengaliran dalam nadi, pengaliran darah dalam nadi, untuk kita kesan sama ada jantung mangsa masih berdegup ataupun tidak. Seterusnya, periksa pernafasan. Jadi seperti dalam gambar itu juga, anda dapat lihat ya, kita mendekatkan muka ataupun telinga kita ni pada muka mangsa, iaitu rongga pernafasannya, hidung dan mulut. Dekatkan telinga anda pada muka mangsa, kemudian anda mendengar pernafasan mangsa. Sama ada dengar, rapatkan telinga anda, dengar ada tak sebarang tanda pernafasan oleh mangsa. Jadi jika tiada sebarang tanda denyutan jantung ataupun pernafasan daripada mangsa, segera lakukan CPR seperti yang tertera dalam gambar ini. Langkah kelima dan terakhir adalah, jika didapati mangsa masih bernafas, ubah kedudukan ataupun pembaringan mangsa dalam kedudukan recovery position bagi memudahkan pernafasan mangsa. Apa itu recovery position? Baiklah, recovery position tu adalah di mana kedudukan pembaringan mangsa seperti mengiring untuk kita bagi memudahkan mangsa tersebut bernafas ya. Sebab bila mangsa itu dalam keadaan yang sakit tapi dia sukar untuk bernafas, dikotiri dia keadaannya akan jadi semakin kritikal. Jadi oleh itu kita kena bantu mangsa tersebut untuk terus bernafas. Apa fungsinya recovery position? Ianya adalah bagi menghalang atau mengelakkan salur pernafasan mangsa, iaitu salur dalaman mangsa yang digunakan untuk bernafas daripada tersumbat ataupun dihalang oleh mana-mana organ dalaman. Sebagai contoh,
bila mangsa tak sedarkan diri, dia tidak tahu sebarang organ ataupun bahagian dalaman badan dia bergerak dengan sendiri, okey. Sebagai contoh, lidahnya. So lidahnya boleh menutup je bahagian dalam tekak yang melalui esophagus itu. Dia menutup salur trakea. Jadi trakea tu adalah salur pernafasan. Jadi oleh itu, jika ianya tersumbat ataupun tertutup, mangsa tidak dapat bernafas. Sekian saja daripada saya untuk langkah-langkah pengendalian mangsa renjatan elektrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fitri Azim Beisa daripada grup 3 yang membentangkan LDK 3, dan saya akan membentangkan tentang pertolongan cemas. Jadi yang pertama sekali, apa itu pertolongan cemas? Baik. Definisi pertolongan cemas ialah bantuan awal yang diberikan kepada mangsa yang sedang tercedera atau mengalami kemalangan sementara menunggu ketibaan daripada ambulan ataupun paramedik ke lokasi kejadian untuk memberi rawatan yang lebih lanjut. Yang berikutnya, objektif pertolongan cemas. Objektif pertolongan cemas ada 4 main objektif atau objektif utama, iaitu yang pertama sekali menyelamatkan nyawa. Jadi sangat-sangatlah penting untuk seorang petolong cemas bertindak pantas kerana ianya melibatkan nyawa. Dan berikutnya, mencegah kecederaan daripada menjadi lebih teruk. Sebagai contohnya, apabila seseorang mengalami luka, jika tidak diberi pertolongan cemas seperti dengan tutup luka itu atau biarkan luka itu terbuka, mungkin akan menyebabkan kemasukannya bakteria ke dalam luka tersebut dan membuatkan luka itu lebih teruk. Dan yang berikutnya, menggalakkan pemulihan. Jadi bila kita dah rawat lebih awal, walaupun hanya dengan pertolongan cemas, pemulihan yang berjalan pun akan diawalkan sedikit. Yang terakhir sekali, memudahkan rawatan lanjutan daripada pihak bantuan kecemasan. Maknanya daripada pihak yang lebih pakar lah. Jadi bila kita dah bantu sedikit dengan pertolongan cemas kita, maka kita telah memudahkan kerja pihak-pihak yang lebih pakar lah. Jadi sudah jelas tentang objektif kepada pertolongan cemas yang kita boleh dapat daripada pengungsian ilmu ini. Objektif pertolongan cemas ni bukannya untuk menyembuhkan pesakit itu, tapi hanya untuk mengurangkan kesakitannya, dan yang paling penting sekali adalah untuk menyelamatkan nyawa mangsa. Baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita lanjutkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, baiklah. Nama saya Muhammad Mirul Hafiz bin Azhar. Saya akan menerangkan tentang contoh rawatan pertolongan cemas. Luka terbakar atau lecur akibat daripada renjatan elektrik. Selepas sudah menjauhkan mangsa daripada punca renjatan elektrik, luka terbakar mangsa yang diakibatkan renjatan elektrik dapat dikendalikan mengikut langkah berikut. Pertama sekali, 3B, iaitu burning stop, breathing maintain dan body examine. Burning stop bermaksud padamkan api kebakaran akibat renjatan elektrik pada mangsa. Breathing maintain bermaksud periksa pernafasan mangsa dan pastikan mangsa masih bernafas. Body examine bermaksud periksa tahap kebakaran pada kulit mangsa. Kemudian 3C, iaitu cool, cover dan carry. Cool bermaksud sejukkan bahagian kulit mangsa yang mengalami kebakaran tersebut. Cover bermaksud tutup bahagian kulit mangsa yang mengalami kebakaran tersebut. Dan akhir sekali, carry bermaksud bawa mangsa ke tempat yang selamat daripada punca renjatan elektrik atau hantarnya terus ke hospital. Hello, saya Melvin Bryan, anak Michael dari grup 3. Saya akan membentangkan cara langkah-langkah untuk mengenali situasi kecemasan. Baiklah, langkah pertama yang dapat kita lakukan sekiranya kita berada di kawasan kejadian adalah kita harus stay calm ataupun kekal tenang. Selalu kita nampak kalau
terdapat aksiden di tepi jalan, pasti akan ada ramai orang berkumpul yang ambil video, selfie mengenai kejadian tersebut. Namun, perkara tersebutlah yang harus kita elakkan kerana persekitaran yang agak kecoh akan menyebabkan mangsa menjadi sukar untuk bertenang dan semakin cemas. Kalau kita berada di tempat kejadian, kita mungkin membantu walaupun kita tak ada ilmu sangat, tapi kita mungkin dapat membantu mangsa dengan menenangkan persekitaran. Kita macam tenangkan penonton-penonton yang berada di sana dan jauhkan penonton tersebut daripada mangsa. Sekiranya kita panik, kita akan jadi lebih sukar untuk berfikir secara logik dan bantuan yang kita berikan mungkin tidak berkesan terhadap mangsa. Tenangkan mangsa agar kecederaan mangsa tidak bertambah teruk. Seterusnya, kita harus analyse situasi tersebut. Kita boleh perhatikan keadaan mangsa, macam mana mangsa menahan kesakitannya. Kita harus memerhati keadaan persekitaran. Sekiranya persekitaran tersebut agak sesak, maka kita jauhi orang ramai daripada keadaan tersebut. Dan sekiranya aksiden tersebut berlaku di tepi jalan, alihkan mangsa serta jauh daripada kenderaan yang lalu di kawasan tersebut. Luangkan masa untuk berfikir agar kita mampu memberikan bantuan yang lebih efektif terhadap mangsa. Tanya keadaan mangsa dan kesakitan yang dialaminya, di mana yang sakit, dan sekiranya terdapat pendarahan, kita boleh hentikan pendarahan tersebut dengan memberikan tekanan terhadap kawasan tersebut. Dan yang ketiga, kita harus tangani keadaan kecemasan dalam keadaan yang tenang. Sekiranya ramai orang yang berada di kawasan tersebut, minta tolong mereka untuk menghubungi ambulans. Seterusnya, dapatkan peti pertolongan cemas dengan segera bagi membantu mengurangkan kesakitan mangsa. Pada era ini, kereta-kereta dilengkapi dengan peti pertolongan cemas. Dapatkan peti tersebut dan segera membantu mengurangkan kesakitan yang dialami oleh mangsa. Serta tinggal bersama mangsa bagi menemani mereka sambil menunggu ketibaan ambulans. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid bin Saimi, nombor metri AA2000980, dan saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Secara keseluruhannya, penggunaan peralatan elektrik yang tidak efektif atau tidak betul boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna sehingga membawa maut. Peratus kes kemalangan yang melibatkan peralatan elektrik adalah sangat tinggi berbanding kategori lain. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang prihatin haruslah cakna dengan keselamatan ketika menggunakan peralatan elektrik bagi mencegah berlakunya kemalangan yang boleh membawa maut. Ilmu pertolongan cemas juga adalah sangat penting kerana ia dapat membantu menyelamatkan mangsa kemalangan dari kematian. Oleh itu, jelaslah bahawa pentingnya langkah keselamatan dan ilmu pertolongan cemas dalam mencegah kemalangan yang melibatkan jawatan elektrik. Sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Tunggu sebentar, pembentangan ini masih belum tamat. Harap anda semua dapat terus bersama dengan kami, tenang dan sabar. Kita akan meneruskan pembentangan ini dengan tayangan video animasi berkaitan dengan keselamatan semasa mengendalikan peralatan elektrik. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan.
Oh.